Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatini Aunimiti Saharudin bernama metrik AB170060. Saya akan menerangkan tentang masalah yang dikenal pasti. Masalah yang dikenal pasti yang pertama adalah pendapatan golongan B40 yang rendah dan kos sara hidup yang tinggi. Yang kedua adalah golongan B40 hanya berkemampuan untuk membeli kediaman yang kecil sahaja. Yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif projek. Objektif projek yang pertama adalah membangunkan perabot yang mempunyai pelbagai fungsi. Seterusnya, menghasilkan produk yang mampu menjimatkan kos pembelian perabot. Yang seterusnya, dapat membantu golongan yang berpendapatan rendah untuk mempunyai perabot di kediaman masing-masing. Sekian, terima kasih. Saya David Usai, anak Arbah, memegang nombor metrik AB170009. Saya akan membentangkan bahagian yang seterusnya, iaitu 4.0, lukisan projek dengan CAD. Pertamanya saya ingin memberikan definisi bagi CAD. CAD merupakan reka bentuk berbantukan komputer atau dalam bahasa Inggerisnya Computer Aided Design. Ia digunakan untuk mereka bentuk, mengolah dan mengoptimumkan, terutamanya membuat lakaran teknikal dan lukisan kejuruteraan. Okey, bagi projek ini kami telah menggunakan perisian Google SketchUp 2020 bagi memberikan gambaran awal pada prototip yang bakal kami hasilkan, iaitu meja serbaguna. Jika anda dapat lihat pada gambar pertama, berikut merupakan meja serbaguna dalam keadaan tertutup. Dari gambar pertama adalah dari pandangan hadapan, manakala gambar kedua adalah dari pandangan belakang. Okey, gambar yang ketiga dan keempat adalah meja serbaguna dalam keadaan terbuka. Seperti yang anda dapat lihat, pelbagai fungsi dalam meja serbaguna tersebut antaranya seperti meja iron, meja belajar, cermin, rak, kerusi dan juga storan. Okey, setakat itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syarmin Sulaiman, memegang nombor metrik AB170038. Okey, hari ini saya akan menerangkan secara ringkas tentang rasional atau kelebihan pemilihan reka bentuk projek. Okey, kelebihan pemilihan reka bentuk ini yang mempunyai reka bentuk yang menarik dan sesuai untuk pengguna dalam menjimatkan ruang. Reka bentuk meja serbaguna ini membolehkan pengguna menjimatkan ruang kerana meja serbaguna ini boleh dilipat dan mempunyai satu kerusi untuk keselesaan pengguna. Okey, meja serbaguna ini mempunyai fungsi yang pelbagai seperti meja belajar, meja laptop, meja untuk alat solid atau untuk papan setrika. Okey, yang seterusnya ialah meja serbaguna ini sangat bersesuaian dengan golongan yang kurang berkemampuan untuk memiliki meja serbaguna yang mempunyai pelbagai fungsi seperti ini. Okey, pengguna tidak perlu membeli banyak perabot seperti meja belajar, meja untuk laptop ataupun papan setrika kerana meja serbaguna ini mempunyai pelbagai fungsi yang boleh menjimatkan ruang dan menjimatkan wang mereka. Kelebihan yang selain daripada itu ialah reka bentuk meja serbaguna ini sangat mesra pengguna dan selamat digunakan serta tiada kesan sampingan kepada pengguna. Okey, pembinaan meja serbaguna ini tidak mengguna bahan yang boleh mencederakan atau membahayakan pengguna kerana semua bahan yang digunakan dijamin selamat untuk kegunaan pengguna. Yang terakhir iaitu reka bentuk meja serbaguna ini mempunyai ketahanan yang kuat yang mampu menampung beban yang berat. Pengguna tidak perlu bimbang untuk meletakkan banyak barang di atas meja serbaguna itu kerana meja serbaguna itu mampu menampung berat beban yang terdapat di atasnya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan tentang senarai bahan atau alatan yang digunakan semasa pembinaan prototipe. Pertama sekali kami menggunakan molding board, polystyrene,
pisau pemotong, pensel pelakar, pembaris, gunting, dan kad manila. Seterusnya saya akan menerangkan tentang senarai bahan ataupun alatan yang digunakan pada pembinaan produk yang sebenar. Antara bahan ataupun alatan yang digunakan yaitu plywood, board medium, paku, ensel, pita pengukur, cermin, kain rayon, gergaji, dan akhir sekali tukul besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raiman bin Yusof, pemegang nombor metrik AB170014. Baiklah, saya akan terangkan mengenai kaedah pembinaan yang mana setiap pembangunan prototipe yang dilaksanakan mempunyai kaedah atau langkah tertentu bagi mendapatkan sebuah hasil yang baik dan juga kemas. Seperti mana pembangunan prototipe meja serbaguna ini, kita ada 5 langkah penting, yang mana langkah pertama pembinaan prototipe meja serbaguna ini adalah dengan menyediakan peralatan yang secukupnya, yang mana peralatan merupakan prospek penting dalam menghasilkan sesuatu perkara, termasuklah prototipe ini. Antara peralatan yang perlu disediakan adalah seperti gunting, kad manila, mounting board, hot glue gun, polystyrene, pisau pemotong, pensel lakaran, pembaris dan juga selotip. Okey, langkah kedua pula adalah membuat kerja pemotongan terhadap kad manila, mounting board dan polystyrene mengikut ukuran yang telah ditetapkan di dalam kertas lakaran perancangan pembangunan prototipe. Pemotongan ini bertujuan untuk menghasilkan bahagian ruangan rak terlebih dahulu, yang mana untuk memudahkan kerja-kerja penggabungan bahagian lain. Pemotongan bahagian ini juga dilakukan satu persatu supaya polystyrene dan kad manila yang dipotong tidak mengalami kerosakan. Manakala langkah ketiga pula adalah membuat kerja pemotongan bagi membentuk bahagian meja sebagai bahagian utama projek, dan ia dihasilkan secara berasingan terlebih dahulu. Hal ini untuk memastikan kekukuhan meja ini berada pada tahap yang terbaik. Kemudian bahagian meja ini digabungkan bersama bahagian ruangan rak yang telah disiapkan. Proses penggabungan ini dilaksanakan dengan menggunakan hot glue gun supaya cantuman kedua-dua bahagian ini kukuh dan kemas. Okey, seterusnya adalah langkah keempat, yang mana difokuskan semula kepada bahagian ruangan rak, iaitu membentuk ruangan rak ini menjadi kepada bahagian atas dan bawah. Hal ini memudahkan penggunaan meletak barangan mengikut berat yang bersesuaian, iaitu bahagian bawah untuk barangan yang lebih berat, manakala bahagian atas untuk barangan yang sederhana. Perekaan dua bahagian ini juga untuk memastikan barangan dapat diletak secara maksimum dan lebih tersusun. Baiklah, kita pergi pada langkah yang terakhir, iaitu langkah yang kelima, adalah menghasilkan bahagian tambahan untuk mencapai matlamat meja serbaguna, iaitu bahagian papan streka di bahagian sisi meja dan menggabungkannya menggunakan hot glue gun supaya ikatan menjadi kukuh dan kemas. Hal ini untuk menjadikan meja serbaguna ini tampak lebih kreatif dan berinovasi tinggi. Melalui pelaksanaan ini juga menjadikan projek ini tampil lain dari yang lain. Baiklah, secara konklusinya, pelaksanaan pembinaan prototipe ini berjalan dengan lancar berdasarkan komitmen yang diberi dan kelengkapan peralatan yang disediakan. Malah prototipe ini juga mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang terhasil daripada gabungan idea sekumpulan bagi memastikan sebuah prototipe yang menarik. Jelas bahawa kaedah pembinaan yang diaplikasikan ini dapat dijayakan dengan teratur mengikut perancangan awal yang telah ditetapkan. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Pak Siu Chen, nombor metrik AB170035. Sekarang saya akan membentangkan mengenai kegunaan projek yang telah kumpulan kami bangunkan. Seperti yang kami bentangkan sebelum ini, kumpulan kami telah membangunkan satu prototipe meja serbaguna. Meja serbaguna ini merupakan gabungan pelbagai fungsi. Terdapat 6 fungsi yang boleh diperolehi daripada meja serbaguna ini. Fungsi yang pertama adalah cermin. Cermin yang disediakan
adalah untuk tujuan solekkan. Fungsi yang kedua adalah laci. Laci yang dibangunkan adalah bertujuan untuk meletak barang, barang solekkan dan sebagainya. Fungsi yang ketiga adalah rak. Rak yang dibangunkan di tepi meja adalah digunakan untuk pengguna meletak buku-buku mereka. Fungsi yang keempat adalah kerusi. Kerusi yang disediakan membolehkan pengguna untuk duduk di atasnya untuk melakukan kerja-kerja mereka. Fungsi yang kelima adalah papan setrika. Papan setrika yang disediakan memudahkan pengguna untuk menggosok baju mereka setiap hari. Fungsi yang terakhirnya itu yang keenam adalah meja. Meja ini mempunyai pelbagai fungsi seperti makan, menulis, membaca, membuat kerja dan sebagainya. Itu sahaja daripada pempandangan saya. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai kos pengeluaran produk, iaitu saya akan menerangkan sedikit mengenai kos pengeluaran prototipe yang telah kami keluarkan. Item kos bahan yang telah kami kenal pasti dalam prototipe tersebut adalah 6 item, iaitu hot glue gun, polystyrene, mounting board, gunting, selotip dan juga kad manila. Item-item tersebut telah kami kenal pasti sebagai item utama dalam prototipe dan telah kami senaraikan harga-harga seperti yang telah kami dapatkan. Seterusnya adalah kos overhead, iaitu kos elektrik. Kos elektrik kami mengambil kira semasa menggunakan hot glue gun, yang mana kami perlu menggunakan elektrik, dan juga kos scrap. Kos scrap ini kami ambil kira mengenai ketika melakukan pembelian barang untuk kos prototype, dan juga kos minyak. Kos minyak semasa PKP dilaksanakan, terdapat ahli kumpulan kami yang mempunyai kenderaan sendiri untuk membeli barang kerana perkhidmatan e-hailing pada musim PKP tidak dibenarkan untuk beroperasi. Seterusnya adalah kos internet yang kami gunakan untuk mencari maklumat khususnya mengenai produk yang akan kami lakukan. Seterusnya pengiraan kos prototype adalah menambahkan semua item tersebut antara kos bahan dan kos overhead untuk mendapatkan jumlah sebenar kos pengeluaran. Seperti yang terdapat dalam slide, tidak mempunyai kos upah kerana kami melakukan prototipe tersebut dengan sendiri tanpa mengupah mana-mana individu. Oleh itu, berdasarkan yang telah dilihat, kos pengeluaran yang kami dapat setelah menambahkan semua item tersebut adalah RM134.90. Itu merupakan kiraan kos prototipe yang telah kami keluarkan. Baiklah, seterusnya merupakan anggaran kepada kos pengeluaran produk sebenar, yang mana kami senaraikan beberapa item yang akan kami gunakan jika produk tersebut benar-benar ingin dipasarkan atau dikeluarkan. Contohnya seperti plywood, board medium density board, besi halau, kain rayon, paku ensel dan juga shellac. Kesemua item ini adalah item utama yang akan digunakan jika produk ini benar-benar dibuat dalam bentuk yang sebenar. Okey, seperti yang terlihat dalam slide, harga setiap bahan tersebut juga telah kami senaraikan mengikut kuantiti dan juga jumlah barang tersebut. Bagi kos upah pula, jika produk ini benar-benar dilakukan, kami akan mengupah 4 orang pekerja dalam kadar bayaran RM5 sejam. Dan bagi kos overhead, seperti yang terdapat dalam slide, kita lihat ada kos elektrik dan juga kos air, iaitu sebanyak RM20 dan juga RM30, dan keseluruhannya berjumlah RM50 bagi kos overhead. Ini adalah anggaran secara kasar bagi pengiraan mengetahui berapakah harga sebenar bagi seunit produk tersebut. Jika benar-benar dikeluarkan, kami telah mengambil kira untuk menambahkan semua jumlah tersebut dan membahagikannya kepada 4 unit kerana pesanan belian untuk barang tersebut kami anggarkan untuk 4 unit produk sahaja. Okey, seperti yang dapat kita lihat dalam slide, kos bahan ditambah dengan kos upah dan ditambah dengan kos overhead, dan kita akan dapatkan kos pengeluarannya. Kos pengeluarannya adalah berjumlah RM1,181.47, dan untuk mendapatkan 4 unit produk, kami telah membahagikannya kepada 4, dan harga produk sebenar bagi seunit untuk produk kami adalah RM295 sahaja. Ini adalah anggaran secara kasar yang telah kumpulan kami bincang dan lakukan.
Setelah menghasilkan produk seberguna ini, kami dapati kami boleh membuat penambahbaikan dengan tiga perkara, iaitu perkara yang pertama adalah reka bentuk, yang kedua adalah ketahanan, yang ketiga adalah keselamatan. Okey, bagi reka bentuk, membuat penambahbaikan produk dengan memperbanyakkan lagi ruang storan di sekitar meja seberguna yang bagi memudahkan pengguna untuk menyimpan pelbagai barangan dengan menggunakan meja seberguna. Yang kedua adalah ketahanan, yang mementingkan aspek kekukuhan produk agar tidak mudah patah dan juga pecah. Jadi boleh membuat penambahbaikan dengan menggunakan bahan besi ataupun logam dan boleh tahan dalam jangka masa yang lama. Okey, bagi keselamatan pula yang ketiga, menghasilkan produk yang tidak berbahaya, di mana bahagian yang tidak tajam dan juga selamat untuk kanak-kanak untuk menggunakan meja seberguna tersebut. Itu saja. Kesimpulannya dapat disimpulkan setiap rekaan mempunyai kelebihan, kelemahan dan juga kepenggunaannya yang tersendiri. Dengan menghasilkan reka cipta yang menarik dan juga kreatif, mampu menghasilkan seseorang individu yang berdaya saing dan juga berfikiran di luar kotak. Dengan mengambil kira pelbagai aspek, antaranya aspek kos, pengurusan, kepenggunaan, bahan, kelebihan, kelemahan dan juga sebagainya, ia membantu bagi menghasilkan sesuatu produk yang lebih baik dan juga berguna serta mampu dipasarkan ke pasaran memenuhi kehendak dan juga cita rasa pengguna. Refleksi terhadap projek ini, kami mendapati bahawa dengan projek ini kami dapat meningkatkan daya pemikiran kami yang lebih kreatif di antara ahli, di mana kami dapat menjana idea dan juga berkongsi pendapat dan juga pelbagai idea untuk menghasilkan sebuah produk bertemakan safe space, berkonsepkan meja, berkonsepkan meja lah, dan juga tajuk kami ialah meja seberguna. Okey, oleh itu dengan kerjasama yang baik antara ahli kumpulan, kami mampu menghasilkan projek ini dengan baik dan juga jayanya, walaupun kami menghadapi kekangan masa. Hal ini kerana kami tidak boleh untuk berjumpa dan bersua muka untuk menghasilkan rekaan ini bersama-sama. Oleh itu kami membahagikan tugas antara ahli kumpulan dan kami dapat menghasilkan projek ini dengan jayanya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.